Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada soalan yang diajukan oleh YB Ceras. Bagi pengimportan barang makanan yang dikawal selia di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, sekarang dikenali sebagai KPKM, terdapat dua jenis permit yang dikenakan, yaitu yang pertama Approved Permit AP dan kedua Permit Import IP. Di bawah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS. Buat masa ini, hanya satu jenis komoditi, yaitu beras, masih memerlukan Approved Permit AP. Bagi tujuan pengimportan ke dalam negara, manakala bagi 4 komoditi pertanian yang dikenakan AP sebelum ini, yaitu keratan ayam dan ayam bulat, susu cair, kopis bulat serta kelapa tua biji telah dimansuhkan AP berkuat kuasa mulai 18 Mei 2022. Dan AP masih dikenakan kepada beras untuk melindungi komoditi strategik makanan ruji rakyat Malaysia serta pesawat yang terlibat dalam industri beras tempatan. Dan bagi komoditi beras, memegang AP yang tunggal adalah Padi Beras Nasional Berhad, PERNAS, yang diberi tanggungjawab untuk mengimport beras ke dalam negara menerusi konsesi yang dilanjutkan selama 10 tahun bermula tahun 2020. Terdapat 10 obligasi sosial yang perlu dipatuhi PERNAS di dalam terma konsesi tersebut, merangkumi tambahan jumlah simpanan stok pau beras negara bagi tujuan sekuriti makanan negara yang selaras dengan usaha kerajaan untuk memartabatkan industri padi dan beras negara di samping mengurangkan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan dalam mengurus industri. Dan setakat ini, kerajaan melalui PERNAS telah memastikan bekalan beras dalam negara mencukupi pada setiap masa. Dan Tuan Yang Dipertua, kawalan biosecurity untuk melindungi negara dari ancaman penyakit, makhluk berosak, keselamatan serta kebersihan makanan termasuk aspek halal sentiasa juga menjadi keutamaan KPKM. Dan bagi tujuan ini, pengimportan komoditi pertanian dan produk berasaskan pertanian tertentu adalah tertakluk kepada permit import atau IP, MAKIS. Jenis barangan yang memerlukan IP adalah seperti yang disenaraikan di dalam Perintah Larangan Import Custom 2017. Komoditi pertanian dan barang makanan yang mempunyai risiko biosecurity perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh jabatan berkaitan seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina, DVS, Jabatan Pertanian, TOA, atau Jabatan Perikanan, TOF, bagi membolehkan pengimport mendapatkan kelulusan IP daripada MAKIS. Sebagai contoh, pengimportan daging dan produk berasaskan haiwan ternakan perlu diambil dari sumber rumah sembelihan dan loji pemprosesan luar negara yang diiktiraf oleh KPKM menerusi DVS. Dan untuk pengauditan rumah kesembelihan dan loji pemprosesan luar negara perlu dilaksanakan bagi memastikan produk hasilan haiwan yang diimport adalah bebas daripada penyakit haiwan, selamat dari pencemaran biologi, bahan kimia yang bahaya, bersih, suci serta mematuhi ketetapan halal yang untuk produk halal seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Kehakiman Islam Malaysia JAKIM. Dan dalam hal ini, kebenaran pematuhan IP bagi produk pertanian adalah amalan standard yang ditetapkan oleh setiap negara peringkat antarabangsa. Baik, seterusnya soalan Terima teras. kasih Tuan Yang Dipertua. Persoalan saya kepada Timbalan Menteri adalah, adakah kerajaan merancang untuk melonggarkan syarat bagi import bahan makanan masuk ke Malaysia? Ini adalah kerana memandangkan bekalan tempatan terganggu seperti telur dan khinzir disebabkan ASF ataupun African Swine Fever. Terima kasih. Sila Menteri. Dan untuk makluman untuk YB Ceras, kawalan biosecurity, keselamatan, kebersihan makanan sentiasa merupakan keutamaan kementerian ini, KPKM. So, kerajaan sedar akan wabak penyakit seperti ASF ke, seperti highly pathogenic avian influenza HPAI ke, yang mencangkiti ini unggas atau khinzir ini sedang tersebar di beberapa negara di dunia. Hal ini boleh mengakibatkan sumber bekalan ayam, telur ayam dan khinzir akan terjejas. Dan dalam menjamin security makanan dalam negara, kementerian telah mengambil langkah intervensi dengan menambah sumber bekalan makanan import daripada loji pemprosesan luar negara yang telah mematuhi syarat-syarat kemasukan yang ditetapkan oleh Malaysia.
Dan walau bagaimanapun, pihak kementerian melalui pihak berkuasa kompeten seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina TVS sentiasa ambil langkah-langkah yang berhati-hati dalam menetapkan syarat import untuk haiwan dan produk haiwan untuk memastikan penyakit tersebut tidak merebak ke dalam Malaysia. Sekian, terima kasih. Silakan tempat. Tempat. Terima kasih, Ketua. Memandangkan sekarang ini kita difahamkan bahawa kebergantungan kerajaan kepada untuk beras khususnya kepada luar negara masih lagi dalam tahap 30%. Apakah perancangan kerajaan untuk mengurangkan dari segi jangka panjang untuk mengurangkan kebergantungan kepada luar negara dengan meletakkan peratusan berkadar sekurang-kurangnya meletakkan tempoh 5 tahun atau untuk penempatan ataupun pengumpulan bekalan dalam negeri dapat diselesaikan oleh orang tempatan? Saya mohon pandangan. Ya, Menteri. Ya, yang jawapan yang soalan yang teman ini merujuk kepada apakah cara-cara yang kementerian akan mengambil untuk mengatasi SSL, terutama yang untuk beras kan. Dan untuk beras ni kita melalui Bernas, kerana Bernas dia pemegang AP yang tunggal, so melalui Bernas mereka akan membantu dalam ini cara untuk menguruskan pembayaran subsidi kepada petani di bawah skim subsidi harga padi. Ini merupakan salah satu cara yang kementerian melalui Bernas untuk membantu petani tempatan untuk membangunkan industri beras tempatan. Tapi yang penting sekali melalui ucapan belanjawan 2023 Malaysia Madani yang baru-baru ini, yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dalam memaklumkan bahawa selain sumbangan daripada 60 juta ringgit Malaysia yang disediakan untuk para pesawat miskin, Bernas telah bersetuju untuk membuat perkongsian keuntungan profit sharing daripada import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih.